Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Ustaz mendoakan kamu dan keluarga berada di dalam keadaan yang sihat hendaknya, insya-Allah. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan kelas pendidikan Islam kita untuk tahun 5. Sebelum itu kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar dalam bidang ibadah yang bertajuk tayammum. Jadi Ustaz pasti kamu murid-murid pernah mendengar perkataan tayammum. Baik, di dalam agama Islam, tayammum ini merupakan salah satu kaedah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya sekiranya hamba-Nya itu tidak memperoleh air semasa dia hendak berwuduk. Baik, objektif pembelajaran pada hari ini adalah murid dapat menyatakan pengertian tayammum dengan betul. Jadi hari ini Ustaz nak kamu semua perlu tahu tentang apakah erti tayammum. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 3 daripada 5 sebab-sebab yang mengharuskan tayammum dengan betul. Kita kena ingat, tayammum ni kita tak boleh nak guna saja-saja. Dia kena ikut 5 sebab-sebab yang membolehkan ataupun yang mengharuskan untuk kita bertayammum. Baik, kita lihat rajah yang ada di dalam buku. Ustaz nak murid-murid tolong buka buku teks kamu di muka surat 102. Ustaz ulangi pada muka surat 102. Okay, baik. Di sini ada dialog situasi seorang murid dan gurunya. Sekumpulan murid bersama gurunya pergi melawat rakan mereka yang cedera di hospital. Okay, dialog dia. Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Kemudian Ustaz dia jawab, Nizam, dalam keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayammum. Kemudian kawan dia jawab, tayammum? Saya tahu. Guna pasir kan Ustaz? Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukannya pasir. Okey. Jadi, selalunya, lazimnya, kalau kita hendak menunaikan solat, kita perlu mengambil apa? Kita perlu mengambil wuduk. Dengan menggunakan air apa? Dengan menggunakan air lah. Air itu kena air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Okey, dulu masa kamu tahun 1, tahun 2 dah belajar kan? Jenis air mutlak. Apa dia? Air paip, air laut, air sungai, air hujan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berwuduk, kita gunakan air. Tetapi bila kita nak bertayammum, kita menggunakan apa? Debu tanah. Kalau istinja pakai apa? Istinja kena pakai benda-benda yang kesat macam kulit kayu, kertas, tisu dan sebagainya. Okey, baik. Kita tengok dulu, apakah pengertian tayammum? Baik, tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi, tayammum ni kita perlu sapukan apa tadi? Debu tanah ke muka kita dan ke dua-dua tangan kita. Kalau wuduk, kita sapukan air pada muka, pada ubun-ubun, pada kaki kan semuanya. Tetapi untuk tayammum ada 2 je anggota tayammum. Yang pertama tadi muka, yang kedua adalah kedua-dua tapak tangan. Jadi anggota tayammum ada 2 je. Muka dan yang kedua adalah tapak tangan hingga ke siku lah. Tapak tangan hingga ke siku.
dengan membaca niat dia. Dan ada syarat-syarat yang tertentu. Sama juga seperti wuduk. Wuduk pun kena ada niat dan juga kena ada syarat-syarat yang tertentu yang perlu kita patuhi. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Apa maksud dia? Sesungguhnya sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, debu tanah yang bersih. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Jadi di dalam agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada hamba-Nya supaya sekiranya kita tidak ada air untuk berwuduk, maka kita diharuskan untuk bertayamum dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan debu tanah. Debu tanah tu kenalah debu tanah yang bersih. Bukannya guna debu tanah yang ada kotoran najis, tai kucing ke apa, tak boleh lah. Kena cari debu tanah yang bersih untuk kita sapukan ke muka dan ke mana tadi? Ke tapak tangan hingga ke siku. Okey, baik. Jelas ya murid-murid? Baiklah, seterusnya. Berikut merupakan 5. Ada 5 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, yang pertama, tiada air setelah kita berusaha mencarinya. Contohnya rumah kamu tiada air. Kamu cari rumah dekat keliling rumah, tak ada air. Di luar rumah tiada air. Kemudian, bila semua rumah tu tak ada air, tak apalah. Barulah boleh kita cari debu tanah, kita bertayamum. Tetapi kalau kamu cari-cari air, rupanya ada air lagi dalam kereta. Ada air botol yang bersih lagi. Maka kita tak bolehlah bertayamum. Sebabnya kamu dah cari-cari, kamu dah jumpa air. Pastikan dulu kamu cari air. Kalau dah betul-betul tak ada, baru boleh tayamum. Macam tu. Yang kedua sebabnya adalah ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan sahaja. Maksudnya macam ni. Okey. Kamu pergi berkhemah di hutan. Okey. Di sekeliling kamu tak ada sungai, tak ada air. Semuanya. Kemudian kamu nak berwuduk kan, nak solat. Tetapi kamu ada satu je botol air kecil. Satu je botol air kecil untuk kamu nak minum. Kalau kamu gunakan air itu untuk berwuduk, maka air untuk kamu minum dah tak ada dah. Itu boleh memudaratkan kamu. Jadi di dalam Islam, menjaga nyawa itu adalah penting. Jadi maksudnya kat sini, kalau kamu ada air itu hanya cukup untuk diri kamu sahaja, maka kita bolehlah bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Baik, yang sebab yang ketiga, jarak tempat air terlalu jauh. Maksudnya macam ni lah. Okey, kamu pergi berkhemah kan. Kemudian kamu tahu di situ ada sungai. Tetapi jauh nak pergi sana. Dia naik bukit, turun bukit. Dia berbahaya kan, jauh sangat. Jadi di situ Islam mengharuskan untuk kita bertayamum dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan debu tanah. Kalau tempat tu jauh sangat nak pergi ambil air, kita jalan kaki jauh sangat, jadi tak payah pergi tempat ambil air tu. Terus kita bertayamum dengan mencari debu tanah yang bersih. Sebab yang keempat apa? Terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan dengan tempat air. Macam tadi kan situasi nizam tu, pada awal-awal tadi kita belajar. Okey, kalau contoh muka kamu kena tampal dengan plaster, tangan kamu kena tampal dengan plaster, ataupun kaki kamu lah luka kena balut semuanya, doktor kata tak boleh kena air. Bahaya. Jadi kat situ kita bolehlah bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Macam tu. Kalau ada tempat sakit, tempat apa? Dekat kaki, dekat anggota wuduk kita. Dekat kepala, dekat muka ke, tangan ke, dekat ubun-ubun, dekat kaki ada luka tampal. Jadi kita dibolehkan untuk bertayamum. Ataupun apa tadi? Ada musuh berdekatan tempat air. Contohnya musuh ni lah. Kalau contohnya tempat kita tu diserang oleh orang jahat. Okey, ke tempat orang jahat tu pula ada air kan, disimpan air banyak-banyak.
Jadi kita nak solat, tempat kita tak ada air. Kita nak pergi tempat orang jahat tu. Tempatnya tempat orang jahat tu ada air kan. Jadi, kalau kita pergi ke sana, takut kita pula kena serang kan. Jadi tak apa. Islam, kalau kita jumpa situasi macam tu, Islam ajar kita tak apa. Tak payah pergi tempat orang jahat tu. Nanti takut kita kena bunuh ke apa kan, bahaya. Jadi tak apa, kita guna je debu tanah bagi menggantikan wuduk. Iaitu namanya bertayamum. Sebab yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan kesihatan kita. Contohnya, kalau kita pergi Cameron Highland kan. Lepas tu kita bangun solat subuh, ya Allah sejuknya nak kena air. Menggigil-gigil sejuk kan nak ambil wuduk. Tapi kalau kamu boleh tahan, kamu tahan lah. Sebab ada orang tu dia sensitif. Kalau dia terlampau sejuk, dia kena air, kulit dia cepat orang kata melecet ke, melecur. Sebab sejuk sangat. Itu nama dia memudaratkan. Tapi kalau setakat kamu kena air sejuk, menggigil biasa, tak apalah. Bukannya buatkan kamu sakit bukan. Ambil lah wuduk macam biasa. Tapi kalau kamu rasa diri kamu tu tak tahan dengan air sejuk, boleh menyebabkan kamu cedera, sakit. Jadi dibolehkan untuk kamu bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih. Okay, jadi itulah ada 5 tadi sebab-sebab yang mengharuskan tayamum yang perlu kita faham. Yang perlu kita sedarlah apakah situasi-situasi yang membolehkan kita bertayamum. Kita tak boleh ya saja-saja nak bertayamum. Contohnya, rumah kita ada air. Tapi kita saja je, aku nak bertayamum lah nanti masa solat Zuhur. Rumah aku ada je air. Tapi boleh je aku nak bertayamum. Tak boleh ya. Dia kena ada 5 sebab ni yang perlu kita patuhi supaya sebelum kita bertayamum. Okey, murid-murid, Ustaz doakan kamu semua sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi daripada segala wabak bencana COVID-19. Jaga kesihatan baik-baik. Sekarang ni musim panas, banyakkan minum air. Hormati ibu bapa, jaga adab kamu. Dan lepas ni Ustaz pergi kerja rumah ya. Guna Google Form, tolong siapkan je. Okey, jumpa lagi minggu depan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.